nampak macam strategi Selangor ni percaya pada pendekatan yang juga dipakai di beberapa negara dunia, yang kita mesti hammer ataupun ketuk ataupun tekan virus ini serendah mungkin. Dan tindakan itu saya nampak diambil dengan peruntukan untuk membantu ataupun komplimen apa yang dilakukan oleh pihak persekutuan. Contohnya, anak-anak mereka yang berada di barisan depan, orang kata barisan depan lah, jururawat, doktor, pakar. Tapi kalau saya lihat beberapa penulisan seluruh dunia, mereka sebenarnya our last line of defense. Kerana kalau mereka tumpas, maka tsunami wabak lah yang akan menjangkiti kita. Jadi negeri Selangor bantu. Mereka tak payah nak fikir tentang makanan, mereka tak payah nak fikir anak mereka nak letak mana kalau contohnya dua-dua ibu bapa bekerja dan sebagainya. Dan juga ada tempat yang mereka tak payah fikir cukup atau tak sarung tangan dan penutup muka. Jadi saya nak beri peluang kepada Yang Berhormat ceritakan tentang itu dulu. Pertamanya di pihak pentadbiran kerajaan negeri mengambil sikap bila Saudara Kamarul sebutkan tentang Amerika Syarikat. Saya kira dalam berdepan dengan wabak dan virus, perang berdepan dengan entiti yang tidak kelihatan dengan nyata ini, kita kena terima dengan realiti dahulu. Bila kita terima realiti, barulah kita akan membuat keputusan yang tepat. Beberapa buah negara yang cuba meletakkan di bawah kapet atau hide certain numbers, finally mereka terpaksa berdepan dengan keadaan yang kelam kabut kalau kita lihat negara jiran seperti Indonesia. Sebab itu negeri Selangor meletakkan task force kita bukan atas persaingan politik, tetapi kita ingin melihat secara lebih rinci bagaimana kes ini berkembang dan bagaimana menanganinya setelah kita dapat fakta yang jelas. Bila kita sebut big data analysis sekarang, akhirnya data yang lengkap dan sempurna akan dapat menghasilkan jawapan yang lebih tepat dan lebih jitu. Justru di pihak pentadbiran kerajaan negeri sejak task force dibuat, kita tidak buru-buru membuat program untuk publik ataupun program keramaian ataupun program untuk orang ramai, tetapi kita kena melihat perkembangan data dan juga perkembangan COVID-19 di negeri Selangor. Alhamdulillah pada hari ini sebenarnya kita mempunyai data yang agak rinci dengan kita meletakkan bukan hanya sesuatu zona itu. Kita dah ada zon merah, kita dah ada zon jingga, kita dah ada zon kuning sebenarnya di negeri Selangor. Kerana kita melihat perkembangan kes dan jumlah kematian dan trajektori yang saya sebutkan tadi, iaitu dengan data-data seperti skim usia emas yang kita kumpul sejak tahun 2008, kita melihat ada warga emas yang berpotensi besar untuk dihinggapi COVID-19 kalau tidak dijangka. Jadi kalau memegang kata-kata WHO, test itu. Jadi dalam pakej rancangan yang baru, salah satu sektor yang penting dalam pakej rangsangan ini, kalau orang ingat pakej rangsangan ini bantu penjaja, bantu ekonomi, tapi satu aspek yang besar yang kita letakkan juga adalah mass test yang kita akan laksanakan di peringkat negeri Selangor. Cuma kita berdepan dengan sedikit kekurangan. Kekurangan kita sudah pasti adalah test kit ataupun rapid test case, rapid test kit yang berkualiti. Itu kita sedang cuba dapatkan daripada Kementerian Kesihatan. Dan kalau kita berjaya tumpu dengan targeted group, kita dah ada group dan targeted group, insya-Allah. Dan saya ucap terima kasih kepada pentadbiran kerajaan negeri, khususnya Cellgate. Cellgate sebuah anak syarikat yang menumpu bidang kesihatan. Kita dah berbincang dengan hospital-hospital swasta. Mereka bersetuju untuk menubuhkan tim-tim. Dan tim-tim ini akan membuat secara sukarela sebagai sumbangan peribadi ataupun sumbangan sosial mereka kepada kerajaan negeri dan juga kepada Malaysia dan rakyat untuk membuat rapid test ataupun mass test di kalangan publik di masa depan. Di samping beberapa pengumuman tadi, misalnya makanan, duit, injection macam yang saya berikan dalam fasa pertama, yang insya-Allah dalam minggu ni kita akan mula laksanakan. Saudara Kamarul. 1.35 juta untuk saringan ataupun mass test ini di kawasan zon panas hotspot COVID ni. Kemudian kalau saya lihat 47 juta untuk sanitizer, topeng muka ni langsung kepada rakyat. Lepas tu ada stesen kuarantin dan sebagainya. Semua ini akan terpaksa berpandukan sains dan data.